tingkatan Jahannam. Tingkatan Jahannam ni kita baca hadis semua. Nanti satu lagi kita akan baca ayat Quran dia semua. Kemudian cuba engkau renungkan tingkatan-tingkatan neraka itu. Sesungguhnya akhirat itu lebih besar tingkatan dan keutamaannya. Seperti halnya manusia yang berbeza-beza tingkat ketergantungannya kepada dunia. Ada orang muslimat dirahmati Allah, hilang RM10 mengaruk macam hilang anak. Sekian dimaklumkan. Faham ya? Mengaruk macam hilang anak. Kenapa pula ni Timah kau sampai nak gantung diri ni? RM10 aku tak tahu letak kat mana. Ya Allah teruknya. Hilang RM10. Ada orang duit dia kena tipu RM100,000. Kan saya cerita seorang jemaah saya. Masya Allah tabarakallah. Dekat dengan kita ni orang Melawati. Kan lama dah dulu-dulu, jangan cari pula siapa. Dia balik kampung raya, rumahnya masuk perompak bawa lori. Sampai gate dekat depan tu muslimat dirahmati Allah dibaringkan. Ini memang brutal punya perompak ni. Gate kat depan tu, tak tahu macam mana dia cabut. Dia landingkan atas lantai dekat Porsche ni. Jadi bila balik daripada kampung, 2 kereta. Kereta yang depan dah masuk dulu. Siapa pula? Dah malam kan? Tak tutup pagar ni. Tu siapa yang last hari tu tak tutup pagar? Sekali lepas apa bunyi pelik ni? Rupanya kereta dah naik atas pagar sendiri. Muslimat dirahmati Allah. Masuk rumah bukan kata barang-barang berharga. Dinding ni dah kosong daripada jam. Laptop anak-anak belajar 8 biji semua tak ada. Maknanya betul-betul dibuat kerja macam orang pindah rumah. Subhanallah. Tapi bila saya pergi ziarah, dia kata, ya Allah Ustazah, kan Alhamdulillah Ustazah, bukanlah banyak mana sangat. Bukan banyak mana. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Mungkin ada zakat yang akak bayar tak begitu selesai sempurna. Mungkin ada sedekah akak yang tak ikhlas. Syukur kami semua balik kampung tak ada yang diapa-apakan. Sebab kalau tengok polis masuk rumah akak ni memang brutal punya perompak ni. Mau kena ikat, mau kena cekik, mau kena parang dan sebagainya. Syukur tak ada nyawa yang terkorban. Syukur lagi dah macam ni pun. Faham ya muslimat? Jadi Tuhan betul lah kau bagi ujian kepada orang yang mampu. Aku kagum dengan dia ni. Itu yang Ustazah Zai kalau jumpa orang kena aku Ustazah ke dia Ustazah macam tu kan muslimat. Sebab hebat kalau dia masih boleh berfikir ini Allah yang berkehendak. Kita tak boleh. Kalau Allah nak ganti sekejap je. Tapi ada orang yang hilang apa? Hilang kucing contoh kan muslimat. Kalau kat taman saya paling comel kalau kucing dia tak balik dalam 1 hari. Mengarut kan. Siapa jumpa dia warna dia bulu macam ni kan. Ustaz kata apa yang kecoh sangat dalam mulut tu? Cari kucing bang. Orang yang tak minat kucing macam kita memang pelik. Tapi dia yang memang kucing tu macam kekasih dia muslimat. Memang takkan tidur selagi kucing dia tak jumpa. Ini level ni berbeza-beza. Faham ya maksudnya? Ada yang sangat serakah menimbun hartanya sampai ia seperti tenggelam di dalamnya. Jadi jangan pelik muslimat. Ada orang yang sampai tak jumpa matahari. Keluar pagi, matahari belum keluar. Balik malam, matahari dah hilang. Kan tiba-tiba dia kata, bila anak kita bersayang? Sabar je lah muslimat dirahmati Allah. Tak sedar. Kononnya nak memberi kebahagiaan. Tapi bila anak-anak dah besar, tak kenal kasih sayang ayah pun ramai. Begitu pula sikap neraka terhadap mereka. Kamu lupakan akhirat sampai begitu tara, begitulah kamu akan dihumban dengan mudah ke dalam api neraka Allah. Ini gambaran muslimat. Tapi perlu diperhatikan di sini. Allah tidak akan berbuat zalim barang sedikit pun. Saya kalau jumpa ayat-ayat macam ni berconteng-conteng buku saya muslimat. Allah tidak akan berbuat zalim barang sedikit pun. Supaya hati saya sangat yakin kalau berlaku kezaliman pada aku ni bukan sebab Allah zalim. Tapi muhasabah. Apa dosa yang kita buat? Aku ni zalim pada diri aku sendiri. Kalau takkan berlaku benda ni. Kalau bahasa mak saya dulu ingat tak ada orang susah sebab Allah atau sebab orang lain. Selalunya diri sendiri tu yang cari susah. Muslimat dirahmati Allah. Jadi wahai diri jangan cari susah. Tak nak cari susah ni ikut je perintah Allah. Tinggal cepat-cepat larangan Allah. Tapi kita terbalik kod. Yang Allah suruh itulah kita lemau sangat nak buat. Yang Allah suruh tinggal tu kita jadi syok nak buat. Itu orang zalim. Jadi tidak terjadi tumpang tindih atau hukuman yang tidak adil terhadap para penghuni neraka itu. Saya tergelak comel je ke kanda kita yang baru masuk ni. Lepas tu dia tersenyum-senyum. Si dia kata,
Dari tadi ke kelas. Subhanallah sahabat. Sebab saya yang silap sebenarnya. Kadang-kadang saya pun lupa nak share dekat Facebook saya bahawa kuliah kita tadi start awal. Baik, kita dah nak habis, 15 minit lagi nak habis. Jadi tidak terjadi tumpang tindih atau hukuman yang tidak adil terhadap para penghuni neraka itu. Sebenarnya jangan kata Allah tak adil. Kenapa Allah buat neraka, Ustazah? Kalau Allah buat syurga je kan senang. Sebab nak menunjukkan Allah tu maha adil lah Allah ciptakan neraka. Kalau ingat ibu-ibu Masjid Mardiah, kita punya pertemuan dulu sebab kita mengkhatamkan kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Bab yang ketiga bertajuk sabar. Dalam sabar itu cerita bagaimana Allah ceritakan tentang syurga. Diciptakan khas untuk semua kita. Saya memang sebab bila baca bab tu. Sebab maknanya Allah ciptakan syurga ni, memang Allah nak pastikan semua makhluk yang Allah cipta bernama manusia, akhirnya berhimpun di dalam syurga. Tapi kenapa Allah cipta neraka? Mu yang tak nak dengar cakap Allah tu memang neraka lah. Allah tak payahlah buat langsung neraka tu, barulah menunjukkan Allah tu maha baik. Simple muslimat. Tiba-tiba perompak yang brutal tadi tu, nanti bila ke akhirat, duduk sebelah kita, sembang-sembang ngopi sama-sama dalam syurga. Apa sahabat saya ni akan cakap? Kau ni bukan dulu yang masuk rumah aku, CCTV tunjuk memang muka kau ni. Pahala kau duduk dalam neraka. Dah dulu kau kata, tak payahlah buat neraka ya Allah, buat je lah syurga. Ketika itu baru kita rasa, tak adil ya Allah. Dia dah menzalimi aku dulu, kenapa dia duduk dalam syurga? Barulah kita faham ya muslimat. Allah maha adil. Allah bukan ciptakan neraka untuk meletakkan kita dalam neraka. Supaya ada rasa waqina azabannar. Allah dah tuntun. Rasa nak menjauh dari neraka tu kena sungguh-sungguh buktikan dengan amal. Bukan hanya sebut aja waqina azabannar, waqina azabannar. Tak ada perasaan langsung masa sebut tu. Subhanallah. Sebaliknya masing-masing dihukum dalam kadar tertentu sesuai tingkat derhaka dan dosanya. Allah sangat adil. Tapi bagi orang yang paling ringan seksanya saja. Oh okey, agaknya kalau saya sekadar rasuah, mungkin neraka yang paling rendah kot Ustazah Lain lah kalau berzina, rosakkan anak dari orang, pandai-pandai dia sendiri lah ni. Kan muslimat dirahmati Allah. Mungkin level neraka yang tak berapa nak dahsyat kot. Okey, silakan. Na'udzubillah min zalik. Kalau ada yang faham macam tu. Sebab sekarang ni orang fikir logik akal aja benda ni. Quran dah cerita, hadis dah cerita, kitab macam ni berapa tahun nak habis sahabat rahmat Allah daripada COVID hari tu kan. Bila lah nak khatam, tak kata khatam lagi, ustazahnya pula asyik berjalan aja kan muslimat, tak kata khatam lagi. Kita nak datangkan rasa ni, belajarlah kitab. Mereka sedia menebusnya dengan dunia dan di sisinya. Tapi bagi orang yang paling ringan seksanya saja. Ni kita nak tahu yang paling ringan. Mesti daripada bar jantung kan nak baca paling ringan. Mungkin masih boleh ngetih-ngetih dekat dalam neraka tu. Kita tengok sahabat. Sebab tu baca dulu sebelum kita belajar. Bila kita baca, muslimat datang ngeri. Bila dah dengar, saya baca, bila mengajar lagi ngeri. Bila ulang lagi bertambah ngeri. Masya Allah. Mereka sedia menebusnya dengan dunia dan seisinya. Apalagi yang diazab dengan lebih berat. Ni kata-kata Nabi SAW juga daripada zaman saya sekolah. Ustaz dah bacakan dah benda ni. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan seksanya pada hari kiamat nanti, ia memakai sandal dari api yang membuat otaknya akan mendidih kerana panasnya sandal tersebut. Subhanallah. Tuhan. Pakai selipar, muslimat, panasnya selipar yang dibuat daripada api neraka tu, seliparnya dipakai yang mendidih otaknya. Tu nak cerita macam mana sahabat? Patutlah antara fadilat-fadilat kita baca surah Al-Kahfi setiap malam ataupun hari Jumaat. Kita baca tak? Akan dilimpahkan cahaya daripada ubun-ubun sampai ke telapak kakinya. Ada versi yang kita baca, ada yang bercahaya daripada telapak kaki sampai ubun-ubun. So semuanya ada kaitan. Bila kita baca Al-Kahfi, amalan Nabi SAW malam Jumaat yang panjang 110 ayat. Sekian dimaklumkan. Dia 10 ayat pun boleh kan Ustazah? Memanglah boleh. Tapi fadilat yang Nabi cakap membaca surah Al-Kahfi itu jangan klaim ke Allah.
Ustazah, saya tiap-tiap malam Jumaat bahkan hari-hari 10 ayat surah Al-Kahfi. Itu yang nak hindar fitnah Dajjal lah cik oi. Yang malam Jumaat, siang Jumaat tu hadis yang sahih jelas. Apa maksud cahaya? Daripada ubun-ubunnya tembus ke telapak kaki, daripada telapak kaki sampai ke ubun-ubun. Antara orang alim boleh berfikir, patut di neraka yang paling ringan pakai sandal, otaknya yang mendidih. Semoga dengan amalan Al-Kahfi bagi orang yang dah melaziminya bukan berat mana pun muslimat dirahmati Allah. Main WhatsApp cerita artis setengah jam tak habis. Baca Facebook. Tapi bila yang dah melazimi setengah jam confirm habis Al-Kahfi. Bukan berat mana pun sebenarnya, tapi sebab kita tak paksa diri kita. Kita tak melazimi, sahabat. Kalau dah menjadi kelaziman, Ustazah, makcik-makcik kat rumah saya. Ingat lagi mula-mula Ustazah pindah kat sini, Ustazah ajak kami baca Al-Kahfi. Kelakarkan Ustazah 7 orang je kat depan. Masa tu surau lama kan Ustazah tersandar. Sampai ayat 45 suara kami dah tak boleh keluar dah ayat 45 muslimat. Sebab ayat 45 tu muka surat bawah sekali. Nak sampai muka surat sebelah nak macam dah tak larat dah semua cik-acik ni. Saya muda belia lagi masa tu. Tak apalah ya cik-acik, semak je Ustazah baca. Saya baca sampai habis. Mendengar pun dapat pahala macam yang membaca. Jangan lari pula, dah 7 orang. Duduklah sampai habis. So saya bacalah sampai habis, dia pendengar. Semputlah Ustazah. Tak apa, minggu depan kita datang lagi. Masa tu Ustazah tak sibuk kan. Dekat surau kat rumah tu lah banyaknya. Petang baca mak surat, pagi Jumaat baca Al-Kahfi. Siapa nak datang, datang. Tapi siapa yang istiqamah muslimat, lala minggu depan dapat 70 ayat. Sambung lagi, makin fasih. Ustazah buatkan CD. Ingat dulu-dulu ada CD Al-Kahfi, pasang dekat kereta. Selalu dengar hari-hari. Bila kita dah selalu dengar, muslimat dirahmati Allah, tiap malam Jumaat tak dilepas, rupanya kita jadi mudah. Tak susah mana. Sekarang saya jumpa acik-acik tu sombong muslimat. Kan? Ngumpat jiran-jiran, dia pun dengar ni, dia pun sharing. Sombong, dia pun kata apa? Ustazah minta maaf ya kak tak datang kuliah Ustazah. Tak apa. Gimana kilauan emas ke? Taklah Ustazah. Akak sekarang ngajar ngaji tiap-tiap hari Jumaat baca Al-Kahfi dengan anak-anak murid online. Alhamdulillah. Sampai dah boleh mengajar.